Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hasim Asari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, kali ini kita akan menonton sebuah video, mereaction sebuah video. Ya teman-teman semua, video ini adalah bersumber dari channel YouTube Tren Publika ya teman-teman ya. Videonya adalah di sini tentang sebuah kasino yang ada di Malaysia ya. Heboh kasino Madani berlanjut makin malu ya kan. Indonesia ini ada saingan juga ya. Oke, Malaysia ini semakin malu ketika kasino ini berlanjut di Malaysia ya. Seperti apa sih videonya? Mari kita tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makin malu pada Indonesia. Tuduhan esok berkisar kirimannya di Facebook yang berkongsi pautan berita tentang rundingan kerajaan untuk membuka kasino di Forest City. Besok saya akan bertolak ke Johor Bahru. Di Mahkamah Seksyen Johor Bahru. Komentar saya di muka buku saya berkenaan dengan nak buka kasino. Bloomberg punya report. Itulah aktivis dari kalangan oposisi yang dilaporkan ke polisi karena isu kasino. Di negeri kasino Malaysia, memang terjadi pemilahan ideologi politik. Secara garis besar, pada dasarnya ideologi politik di Malaysia bisa dibagi dua. Yang pertama adalah ideologi atau pandangan yang menginginkan konsep negara Melayu atau tanah Melayu yang berbasis ideologi Melayu Islam. Kelompok ini sekarang sedang menjadi oposisi atau istilah mereka adalah pembangkang. Kaum Melayu yang suka halusinasi atau suka mengklaim bahasa Indonesia sering memberi label Melayu pada bahasa Indonesia, umumnya berada pada barisan yang berideologi negara Melayu atau tanah Melayu yang berideologi Melayu Islam ini. Tentu saja, mereka yang merasa paling Islami itu mungkin malu pada Indonesia karena negaranya memiliki kasino dan kaum Melayu Malaysia disubsidi dari hasil pajak kasino. Wow, subsidi. Nah, kelompok kedua adalah yang berideologi Malaysia sebagai negara berbilang kaum. Pemerintah Malaysia sekarang di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menonjolkan ideologi ini. Dengan ideologi ini maka, penggunaan bahasa Inggris di Malaysia tidak menjadi persoalan. Dan mereka juga tak terlalu peduli mengenai bahasa Melayu. Boleh jadi, adanya kasino pun tidak jadi masalah. Itulah masalah negara Malaysia yang masih bergulat dengan ideologi yang terbelah dan identitas yang tak jelas pula. Ribut kasino di Malaysia jelaslah memperlihatkan bingungnya kaum Melayu Malaysia atas negaranya sendiri. Kalangan oposisi mengkritik rencana pembukaan kasino baru dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Luar biasa. Berjaya Corporation membuat laporan polis Jumaat lalu terhadap laporan oleh media asing Bloomberg dan Age Singapore berhubung Dewan Kerajaan sedang pertimbang lesen kasino di Forest City, Johor. Tegasnya pihak berkuasa perlu menyiasat dan mengenal pasti antara lain sumber yang tidak dinamakan yang menyebarkan kenyataan palsu dan tidak benar itu. Kasino, guys. Katanya laporan media berkenaan di disiarkan Malaysia. dengan niat jahat bertujuan untuk menimbulkan pergolakan politik. Selain laporan sedemikian juga menjejaskan kepercayaan dan memesongkan persepsi orang ramai terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia turut kesal dengan kedua-dua pihak berkenaan tidak membuat sebarang percubaan untuk mengesahkan kebenaran dan ketepatan kenyataan dalam artikel terbabit sebelum menerbitkannya, terutama apabila kenyataan itu daripada sumber yang tidak dinamakan. Berjaya sekali lagi menegaskan pengasasnya Tan Sri Vincent Tan tidak terlibat dengan sebarang perbincangan berhubung projek Forest City. Terdahulu, laporan Bloomberg memetik sumber sebagai mendakwa Malaysia sedang berunding dengan beberapa tycoon untuk mendubuhkan kasino di sana.
Sumber itu turut berkata Anwar telah bertemu dengan pengasas Berjaya Corp Vincent Tan dan Lim Kok Tai dari kumpulan Genting pada minggu lalu. Menurut laporan itu, wakil yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta pegawai kanan kerajaan lain turut hadir dalam mesyuarat tersebut. Sultan Ibrahim adalah antara pemegang saham projek itu. Bagaimanapun, laporan itu menyebut perbincangan mengenai projek kasino berkenaan masih dalam peringkat awal. Project luar biasa loh. Selesai dituduh di Kuala Lumpur, hari ini aktivis politik Cik Ubat sekali lagi akan didakwa di bawah akta hasutan esok. Cik Ubat berkata, tuduhan esok berkisar kirimannya di Facebook yang berkongsi pautan berita tentang rundingan kerajaan untuk membuka kasino di Forest City di Johor. Esok satu lagi. Tak habis lagi. Besok saya akan bertolak ke Johor Bahru. Di Mahkamah Seksyen Johor Bahru kerana saya dituduh sekali lagi di bawah akta hasutan oleh rejim campuran anak AZD ini kerana komentar saya di muka buku saya berkenaan dengan nak buka kasino. Bloomberg punya report. Dalam posting saya nyatakan Bloomberg dan Business Time punya link. Saya sepautan. Tetapi saudara, sampai hari ini Bloomberg tak diusik pun bulu roma. Anak muda MK ni apa? Anak muda kunyit apa? Anak muda inilah MK ni kan. Tak ada laporan polis, tak ada apa kepada Bloomberg. Tapi akhirnya apa? Saya sebagai rakyat Malaysia, saya memperingatkan. Ini bukan soal Anwar Ibrahim, soal Perdana Menteri Malaysia, maruah rakyat Malaysia. Kan? Soal implicate yang di-Pertuan Agong dalam itu. Negara perlu bertindak. Cik Ubat nama popular Badrul Hisham Syahrin hari ini dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur bagi menghadapi dua tuduhan jenayah. Aktivis politik itu didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4-1 Akta Hasutan. Dua tuduhan berkenaan berkaitan kiriman di laman Facebook Cik Ubat yang mempersoalkan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenaan menerima menghadap Datuk Seri Kekecai ke Istana Negara walaupun pengasas kekimat itu masih berdepan tuduhan di mahkamah. Allah Ta'ala, saya tidak akan berganjak satu inci pun. Ini persoalan perang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kena ingat bahawa masalah Malaysia ini ekonomi domestik, kos kehidupan makin menggila, korupsi, rasuah, sakau sana dan sini. Selanjutnya, marilah kita simak pandangan YouTuber yang mendukung pemerintahan Anwar Ibrahim. Tentu saja, ia menyerang balik pihak oposisi. Dia esok akan didakwa lagi di Johor Bahru kerana kenyataan yang membabitkan isu Forest City yang dikatakan akan ada kasino di sana. Jadi dalam kenyataan dia di media sosial Facebook dia, saya lihat di sini dia belum padam ya. Yang mana di sini dikata PMX Anwar Ibrahim dengan hebatnya umumkan Forest City akan jadikan zon khas kewangan untuk menghidupkan semula 4 pulau buatan yang telah menjadi kota hantu. Kita pun ternanti-nanti apakah bentuk hub kewangan yang akan dibina di Forest City oleh Anwar. Tiba-tiba pagi ini pecah berita bahawa Anwar Ibrahim telah bertemu dengan 2 orang tycoon. Ini yang menyebabkan dia pergi posting ya, keratan-keratan akhbar. Anwar nak buka kasino dekat Johor, Kasino Madani. Jadi dia membuat fitnah. Dia cuba kelirukan orang di luar sana dengan posting seperti ini. Saya rasa politik yang nak dimainkan oleh Cikgu Bat ini adalah politik lapuk. Kebebasan bersuara patutnya Cikgu Bat guna ya untuk dia menjadi seorang pengkritik, untuk dia melihat ya kelemahan-kelemahan kerajaan yang ada hari ini yang perlu diperbaiki, ataupun dia kritik dasar kerajaan kalau ada berlaku penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Seperti mana yang dia buat sebelum-sebelum ini, iaitu dia pergi buat laporan polis, buat laporan SPRM. Tapi banyak yang saya tengok, dia sampai ke pintu SPRM, dia pergi letak dia punya bahan dekat security guard. Dia pergi dekat balai polis yang buat laporan polis orang lain. Ini banyak dia lakukan lah. Yang dia nak sekarang ini adalah dia nak nama dia. Dia nak jadi hero dengan konon-kononnya apabila dia pergi buat sidang media dekat ni. Ini kegilaan lah. Ini bukan politik lah Cikgu Bat. Saya rasa Cikgu Bat pernah menjadi calon, pernah duduk dalam Parti Keadilan, dan Cikgu Bat telah pun dibuang ya daripada Parti Keadilan itu kerana perangai dia yang ada hari ini.
Dia ini seorang yang saya tengok ya, cuba seperti seorang yang berlagak hero lah. Dia kasino ini jangan pula lah dinamakan kasino Madani. Ini sekadar ingatan. Ini adalah lanjutan daripada satu kenyataan media yang membabitkan Bloomberg ya, yang menyatakan bahawa ada rundingan kerajaan ya untuk menubuhkan kasino di Forest City ya, yang mana projek ini bernilai AS dolar ya, 100 bilion ataupun RM480 bilion di Johor yang sedang depan kemungkinan menjadi gajah putih. Jadi dalam isu ini ya, saya tadi melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh yang amat berhormat ya Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya menafikan laporan media ini berhubung dengan kenyataan dikeluarkan oleh laporan Bloomberg ini ya. So Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini tidak betul. Cuma saya lihat di sini apabila menyentuh tentang isu dana judi ini ya. Apabila PAS ataupun pemimpin PAS seperti Ahmad Fadli Sahari menyatakan bahawa nak membuktikan, kita tahu ya, waktu di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ya, mereka terus menaikkan kadar judi itu ya. Kita tak tahu tujuannya, tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, terus diturunkan, dan hari ini kita lihat ekonomi dan juga tiada kesan lain pun setelah kita turunkan judi itu. Jadi ini banyak perkara yang sepatutnya pemimpin PAS perlu ketengahkan di kawasan mereka, bukan sibuk dengan wilayah orang lain, negeri orang lain. Ini adalah hak ya, hak kepada tanah jajahan Sultan Johor itu sendiri. Dia berbeza dengan wilayah Sabah dan Sarawak, tetapi kalau Sultan Johor dia nak, ataupun hari ini Sultan Johor itu adalah yang Di-Pertuan Agong kita, dia nak, itu hak mutlak dia tau. Jadi kalau PAS betul-betul hebat, dulu sewaktu jadi kerajaan, RUU 355 mereka dibentangkan, kasino sepatutnya dah ditutup ataupun judi ditutup, tapi malah dinaikkan. Begitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silakan teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar sebanyak mungkin seperti apa tanggapan kalian tentang kasino yang ada di Malaysia ini dan tentang kasino yang akan dibangun di Malaysia ini teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.